Buletin Didik 11 November bersama saya Charles Mohan. Salam sejahtera. Pembelajaran berasaskan projek menjadi amalan di Sekolah Kebangsaan Padang Besar Selatan di Kangar Perlis dalam membantu murid menguasai sukatan mata pelajaran sains. Melaluinya, murid bereksperimen dengan tanaman cili fertigasi yang secara tidak langsung memberi pulangan hasil mengusahakannya. Dinamakan sebagai SEGAR iaitu singkatan kepada Selatan Green Garden, projek fertigasi itu merupakan aktiviti pembelajaran dan pemudacaraan PDPC dalam kelas. Sebagai permulaan, mereka mengusahakan 400 polybag cili yang bekalannya diperoleh dari Jabatan Pertanian Perlis. Guru sains yang juga mentor projek SEGAR, Masturah Yaya, berkata, secara keseluruhannya projek tanaman cili itu merangkumi silibus mata pelajaran sains dari tahun 1 hingga 6. Ia diusahakan sepenuhnya oleh murid melalui bimbingan guru. Kalau untuk tahun 1, kita belajar tentang bahagian tumbuhan. Kita bawa anak-anak kita ke sini, anak-anak murid kita ke sini, kita tunjukkan di manakah buah, yang mana batang, di mana dahan kan. Daripada situ dia akan lebih kepada explore lah. Murid-murid kita akan lebih mendapat pendedahan di luar. Untuk tahun 2, faktor percambahan biji benih. Untuk tahun 3, cara pembiakan tumbuhan. Untuk tahun 4, kita dedahkan dalam mata pelajaran sains iaitu fotosintesis. Bagi tahun 5, pencaran. Bagi tahun 6, pengawitan makanan. Untuk tahun ni, pengawitan makanan, sains merupakan KSSR semakan yang terbarulah, yang baru untuk tahun ni, dan memang kita aplikasikan sepenuhnya fertigasi kita ni, projek SEGAR ni untuk anak-anak kita. Cili dipungut selepas tanaman mencecah usia 75 hari. Selain dibuat jualan, murid juga menggunakan hasil tuaian untuk bereksperimen menggunakan kaedah pengawitan seperti pengeringan, pendidihan dan pencerukan. Kami lagi faham belajar macam ni sebab cikgu dapat berikan ilmu dari luar buku. Selalunya tengok dalam buku teks bahagian sains dalam pertanian menanam pokok. Jadi kami buat pertanian pokok ni lah. Jadi apa ilmu penanaman yang adik dah tahu? Cara membaca ke apa dia? Pengawet pokok ni. Lebih bermanfaat apabila projek itu merangkumi sukatan beberapa mata pelajaran lain, antaranya matematik bagi bab jisim, timbangan dan berat, mata pelajaran seni iaitu menggambarkan lukisan, pendidikan Islam menerusi jual beli dalam Islam dan bahasa Melayu bagi memudahkan mereka membuat karangan dan ayat-ayat mudah. 100 murid Sekolah Kebangsaan Sultanah Asma Al-Husna Kedah menerima manfaat bantuan persekolahan Yayasan Pelajaran Mara YPM. Kegembiraan jelas terpancar pada wajah murid dalam kalangan B40 ini sebaik menerima sumbangan wang tunai. Bantuan disempurnakan oleh pengurusi YPM Datuk Muhammad Razman Yaakob. Turut hadir pengurus Seksyen Agihan, Rekod dan Pemantauan Dana Wakaf YPM Puar Suha Abdul Razak dan Guru Besar SK Sultanah Asma Zuraini Mansur. Sumbangan keseluruhan bernilai RM10,000 itu diharap dapat menyuntik semangat kepada murid terbabit supaya terus cemerlang dalam pembelajaran. Universiti Teknologi Malaysia UTM diumumkan sebagai penerima anugerah institusi paling mampan alam sekitar 2023 bagi kategori anugerah Asia Tenggara. Anugerah yang disampaikan di QS Higher ED Summit Asia Pacific 2022 itu berlangsung di sebuah hotel di Pondok Indah, Jakarta, Indonesia. Ini adalah penyertaan julung kali UTM dan berjaya mendapat kedudukan 181-190. Anugerah itu menilai 700 universiti di seluruh dunia sekaligus mengiktiraf komitmen mereka dalam memajukan matlamat pembangunan mampan. Selain itu, impak institusi turut dinilai merentas 8 kategori untuk mengukur prestasi universiti dengan berkesan apabila membuat perubahan positif untuk alam sekitar dan masyarakat. Dihadiri lebih 600 delegasi dari lebih 100 institusi dan agensi tinggi, acara itu juga merupakan ruang bagi pemimpin universiti berkongsi idea dan pengetahuan tentang masa depan pendidikan khususnya di Asia Pasifik. Hospital Cyberjaya yang mula beroperasi hari ini bakal memanfaatkan kira-kira 282,000 penduduk di daerah Sepang dan kawasan sekitar.
Hospital Pakar Meja dengan 14 disiplin kepakaran itu juga akan membantu mengurangkan kesesakan dan kadar penggunaan katil di hospital berdekatan, terutama di Hospital Serdang, Hospital Kajang dan Hospital Putrajaya. Majlis Pelancaran Pengoperasian Hospital Cyberjaya yang terletak di Persiaran Sepang Cyber 11 disempurnakan Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin siang tadi. Antara disiplin kepakaran ialah perubatan am, pembedaan am, pediatrik, perubatan kecemasan dan bius serta diet dan sajian. Khairi dalam ucapannya berkata 2 lagi disiplin kepakaran akan ditambah dalam hospital berkenaan. Ini adalah satu permintaan khusus daripada Kepala Duli Tuanku Sultan Selangor yang sendiri telah, waktu saya menghadap, telah minta supaya Cyberjaya ini dikekalkan sebagai hospital awam dan ditambah, mention 2 in particular, satu geriatric services disebabkan masyarakat menua yang tidak lama lagi nanti, dan juga psychiatric services disebabkan concern ataupun keprihatinan tuanku berkenaan dengan isu kesihatan mental. Sementara itu, KKM merancang untuk menyediakan sebuah mesin pengimejan Resonance Magnetic MRI di hospital tersebut dalam usaha menampung keperluan semasa. Hospital Cyberjaya yang mula dibina pada 15 Ogos 2017 di atas tanah seluas 5,203 hektar adalah projek rancangan Malaysia ke-11 dengan peruntukan RM508.8 juta. Ia mempunyai kapasiti 288 katil dan dilengkapi 2 dewan bedah untuk kepakaran oftalmologi serta pembedahan telinga, hidung dan tekak ENT. Bersua kembali. Rapid Rail Sdn Bhd Rapid Rail akan melaksanakan ujian penuh esok terhadap perkhidmatan sistem LRT yang terjejas bagi menilai sama ada ia selamat untuk dibuka semula kepada pengguna. Menteri Pengangkutan Datuk Seri Wee Ka Siong berkata, keputusan sama ada pembukaan semula perkhidmatan bagi 16 stesen LRT dari stesen Kelana Jaya hingga stesen Ampang Park akan dipercepat bergantung kepada hasil ujian berkenaan. Esok bersyukur kalau semua berjalan dengan baik, maka keputusan akan dibuat berdasarkan pada penilaian pengilang asal dan memberi jaminan ianya selamat digunakan. Maka audit kita, iaitu pihak berkuasa yang mempunyai, yang diperuntukkan kuasa untuk beri kelulusan, iaitu APAT, akan masuk membuat pengujian terakhir. Beliau berkata demikian pada sidang media di Kompleks Rapid Rail Subang Selangor. Hadir sama Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Prasarana Muhammad Azharuddin Ahmad Shah dan Ketua Pegawai Eksekutif Rapid Rail Sdn Bhd Amir Hamdan. Datuk Seri Wee turut memaklumkan syarikat perunding antarabangsa bebas akan dilantik bagi melihat semua kemungkinan terhadap gangguan perkhidmatan sistem termasuk unsur sabotaj. Jelasnya, ia bagi melihat punca masalah itu secara menyeluruh, bukan hanya terhad kepada aspek teknikal. Sejak Rabu lalu, sebahagian perkhidmatan sistem LRT laluan Kelana Jaya digantung operasi selama 7 hari membabitkan 16 stesen hingga stesen Ampang Park. Berikutan itu dianggarkan kira-kira 200,000 pengguna terjejas dan terpaksa beralih kepada mod pengangkutan lain untuk urusan harian sekaligus menyaksikan trafik di ibu kota semakin sesak pada waktu puncak. Dalam perkembangan sama, Prasarana akan memberi pelanjutan penggunaan pas perjalanan kepada pengguna sebagai pampasan kepada perkhidmatan itu yang terpaksa dihentikan sementara selama seminggu. Datuk Seri Wee berkata pihaknya melihat adalah tidak adil bagi pengguna jika mereka tidak dapat menggunakan pas perjalanan berkenaan selama seminggu namun tetap perlu membayarnya. Kita telah membuat keputusan, kita memberi pampasan dengan melanjutkan
mana-mana hari yang tidak boleh mereka menggunakan perkhidmatan, mereka bolehlah lanjutkan tempoh sah laku PAS yang telah dibeli, PAS My 50 dan sebagainya. Berapa lama bergantung kepada pengurusan prasarana, tapi konsepnya ialah kita lanjutkan. Ianya juga melibatkan implikasi kewangan, tapi lebih pada syarikat. Rata-rata pengguna yang ditemui mengakui mereka merasa sedikit lega. Berikutan akan diberi pampasan berhubung isu tersebut. Jelas pengguna, masalah yang dihadapi membabitkan mod pengangkutan awam itu sedikit sebanyak menjejaskan urusan harian, terutamanya urusan kerja. Kalau benda tu dia kena lebih doublekan pampasan tu. Maksudnya macam bulan sebelum ni dia ada bagi free percuma 30 hari. Bagi saya benda tu tak berbaloi untuk kepada pengguna sendirilah. Benda tu ialah tak akan dapat murah ke free ke tu memang dapat lah, but at the time being how is that going to like solve the problem guys? So bukanlah kita, sebab benda tu efek kita punya kerja mah. Selasa lalu, Rapid Rail memaklumkan perkhidmatan laluan Kelana Jaya mengalami gangguan dan terpaksa dihentikan berpunca daripada sistem kawalan train automatik ATC yang menyebabkan kehilangan signal di antara pusat kawalan dan train. Susulan gangguan perkhidmatan LRT Kelana Jaya, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL menyediakan laluan khas perkhidmatan bas Go KL membabitkan 6 bas mulai hari ini. Dalam satu kenyataan, Datuk Bandar Kuala Lumpur, Datuk Seri Mahathir Cik Ngah berkata, ia meliputi laluan Pasar Seni, Masjid Jami dan KLCC dengan kekerapan setiap 10 minit pada waktu puncak dari 7 hingga 9 pagi dan 5 petang hingga 8 malam. Beliau turut memaklumkan perkhidmatan bas Go KL bagi 11 laluan sedia ada beroperasi seperti biasa. Selain itu, pihaknya turut menambah 2 lokasi point duty di Jalan Jelatik dan Jalan Datuk Keramat daripada 13 point duty sedia ada bagi kekerapan penyuraian trafik. Bilangan warden trafik di kawasan yang mempunyai aliran trafik yang tinggi juga ditambah dengan kekuatan keseluruhan 45 orang. Katanya DBKL sedia memberi bantuan dan kerjasama kepada Prasarana Malaysia Berhad PDRM dan agensi lain bagi memastikan kelancaran trafik serta memberi kemudahan kepada pihak yang terkesan. Bersua kembali, siri animasi 3D Mekamato yang diterbitkan studio animasi tempatan Monster diundi pada kedudukan ke-8 dalam kalangan 100 karya anime terbaik di Festival Anugerah Anime Tokyo. Ketua Pegawai Eksekutif Monster, Nizam Raza berkata pihaknya terkejut dengan pencapaian itu memandangkan siri animasi tersebut baru dimasukkan dalam senarai pencalonan beberapa hari yang lalu. Jelas Nizam untuk berada dalam senarai 10 terbaik dan trending adalah sesuatu yang tidak pernah dijangkakan sama sekali selain berjaya memasuki pasaran di Jepun. Pencapaian ini tambahnya menunjukkan potensi untuk bakat tempatan menembusi pasaran global. Siri Mekamato musim pertama boleh ditonton menerusi platform penstreaman Netflix dalam 6 bahasa. Ia turut ditayangkan di saluran TV9 sejak 3 Oktober lalu dan akan datang di TV3 mulai 4 Disember. Terdahulu, Mekamato berjaya menawan hati lebih 20 negara menerusi saluran Cartoon Network di Asia Pasifik. Sementara itu, Mekamato Movie pula dijadual memasuki pawagam sempena cuti sekolah pada 8 Disember depan. Keterujaan seorang kanak-kanak OKU penglihatan menjelang Piala Dunia Qatar 2022 wajar dijadikan inspirasi. Sebastian Filoramo, 12 tahun, berjaya menterjemah buku pelekat atau stiker Piala Dunia kepada tulisan Braille untuk menjadikannya lebih inklusif sekaligus mudah digunakan oleh golongan kurang upaya penglihatan.
Sebastian mengakui memang sangat meminati bola sepak, menyebabkan dia turut mempelajari tentang sukan itu dengan lebih mendalam. Album Piala Dunia berkenaan dibeli oleh ibu bapanya menjelang kejohanan itu tidak lama lagi. Disebabkan kesungguhan Sebastian mahu memenuhkan album itu dengan stiker bapanya mencadangkan untuk mengadaptasinya. Ini kerana dia mahu Sebastian sama-sama teruja dengan keseronokan menggunakan stiker seperti kanak-kanak lain. Si cilik ini menggunakan mesin type braille untuk menulis nama-nama pemain bola sepak dan negara di atas label pelekat. Bapanya pula melekatkan bingkai silikon ke atas album sebagai panduan buat anaknya yang mahu melekatkan nama dan nombor pemain serta negara. Sebastian turut berkongsi proses itu melalui akaun Instagramnya. Sebuah syarikat elektronik di Ohio, Amerika Syarikat menghasilkan televisyen terkecil di dunia. Ia dilengkapi dengan 2 tombol berputar untuk melaraskan suara dan menukar saluran video yang ditonton. Syarikat berkenaan melancarkan 2 lagi prototipe baru televisyen dalam rangkaian Tiny TV miliknya dengan lebar skrin hanya 15mm. Beberapa lagi televisyen dalam siri Tiny TV Mini sebesar sekeping stem tetapi masih boleh berfungsi memainkan video selama 1 jam dan boleh menyimpan sehingga 40 jam video kerana dilengkapi kad memori 8GB. Juga terdapat alat kawalan jauh inframerah untuk menghidupkan peranti mengubah kelantangan atau saluran video. Malah pengguna boleh menstream video ke Tiny TV daripada komputer melalui portal USB-C. Hai adik-adik, artifak pilihan kita pada hari ini adalah scroll kaligrafi Sini. Apakah itu Sini? Sini adalah tulisan kaligrafi yang berasal dari perkataan Arab iaitu Sin yang bermaksud Cina. Penulis hot Islam di China menulis di atas scroll kertas dengan menggunakan berus lukisan tradisional China. Kaligrafi seperti ini akan dilukis di atas kertas atau lembaran kain sutera. Contoh terawal tulisan Sini adalah dari dinasti Ming yang boleh didapati di mihrab masjid di China. Penulis hot China menggemari ayat Al-Quran, syahadah, basmalah dan juga 99 nama Allah. Ayat-ayat ini juga diubah menjadi kaligram seperti dalam bentuk tumbuh-tumbuhan, pasu, buah-buahan, bunga-bungaan atau pedang. Tahukah adik-adik, sebahagian daripada hasil karya ini boleh mencapai sehingga 100 kaki panjang. Gulungan scroll ini akan dibentangkan dari kanan ke kiri sedikit demi sedikit untuk digantung pada dinding. Sukan tahniah buat skuad hoki kebangsaan yang menjuarai kejohanan Piala Sultan Azlan Shah edisi ke-29 semalam. Bukan saja menewaskan pasukan nombor 1 Asia dan juara bertahan Korea Selatan, malah menamatkan penantian selama 39 tahun sejak kejohanan bermula pada 1983. Stadium Azlan Shah dibanjiri penyokong yang hadir untuk menyaksikan pemburuan sulung skuad hoki kebangsaan yang dibimbing Arul Silveraj. Tewas 0-3 pada lawan sama pada saingan Liga 1 Pusingan, penampilan skuad negara kali ini nyata berbeza dengan asakan bertali arus sebaik permainan bermula. Hasilnya, pada minit ke-15, Malaysia di depan menerusi jaringan padang pemain muda dari Sabah, Shallow Silverios. Begitupun, Korea Selatan tidak mudah mengalah. Pantas menyamakan kedudukan hasil pukulan sudut penalti yang disempurnakan Jang Jong-yun hanya seminit pada suku kedua. Pada minit ke-45, Malaysia kembali mendahului apabila Muhammad Razi Rahim tenang menyempurnakan pukulan penalti. The Speedy Tigers terus garang menjarakkan kedudukan 3-1 menerusi gol padang hasil tampanan jarak dekat Muhammad Aminuddin Muhammad Zain pada minit ke-48. Namun keadaan kembali mencemaskan buat skuad kebangsaan apabila terpaksa beraksi dengan 10 pemain selepas Muhammad Razi dilayangkan kad kuning. Membolehkan Korea Selatan bangkit merapatkan kedudukan 2-3 menerusi pukulan sudut penalti Jong Yoon Jin ketika permainan berbaki 2 minit. Skuad kental bertahan mengekalkan kedudukan 3-2 sehingga wisil penamat sekaligus melakar sejarah mencipta kejuaraan sulung.
Piala kejohanan disampaikan Sultan Perak, Sultan Nazrin Muizuddin Shah. Kejayaan skuad negara disemarakkan lagi apabila Muhammad Razi terpilih sebagai pemain terbaik perlawanan akhir dan penjaring terbanyak kejohanan, manakala Shelo Silverius dipilih sebagai pemain terbaik kejohanan diikuti Muhammad Hafizuddin Othman selaku penjaga gol terbaik. Dalam pada itu, Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Bilal Shah dan Permaisuri Agong menzahirkan ucapan setinggi tahniah susulan kejayaan skuad hoki negara menjuarai Piala Sultan Azlan Shah. Seri Paduka Baginda berdua nyata bangga dengan semangat juang pasukan sehingga bergelar juara. Ucapan tahniah dan penghargaan turut dizahirkan Baginda berdua buat pengurusan Konfederasi Hoki Kebangsaan KHM sehingga berjaya menamatkan penantian selama 39 tahun. Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah yang pernah menerajui KHM selaku Presiden pada tahun 2008 hingga 2015 turut menzahirkan penghargaan kepada penyokong yang membanjiri Stadium Hoki Sultan Azlan Shah bagi memberi sokongan padu kepada skuad kebangsaan. Selepas kejayaan, Naquib Azlan beraksi di pentas final Piala Fanatec Esports pada tamasya sukan permotoran di Marseille, Perancis. Arena sukan permotoran stimulator negara terus dihangatkan lagi dengan 3 kejohanan bagi saingan e-racing GP. Dengan perlumbaan edisi global memasuki 2 pusingan terakhir pada 2 dan 9 Disember ini, harapan pastinya diletakkan kepada beberapa peserta negara, termasuklah adik kepada Naquib Nabil Azlan yang akan bersaing dalam kategori Gold Class. Selain edisi global e-racing GP kali ini turut menyaksikan 2 lagi perlumbaan akhir, edisi endurance dan pecut yang akan berlangsung pada 10 dan 16 Disember. Dan perkembangan terkini sambutan hangat saingan e-racing berjaya menarik minat Royal Selangor untuk menjalin kerjasama dengan pemenang setiap kategori di mana mereka bakal menerima trofi yang direka khas. Pelbagai cubaan memecah rekod dunia Guinness dalam acara tahunan yang diadakan di London mengakhiri buletin didik saya Charles Mohan. Salam hormat dan kita jumpa lagi.